Satu isu yang berkenaan dengan jenayah pedofilia di Putrajaya di mana melibatkan seorang lelaki pedofilia perlu menjalani hukuman penjara 20 tahun dan 19 sebatan kerana melakukan amal seksual terhadap 12 kanak-kanak perempuan dan menghasilkan pornografi. Ini selepas Muhammad Amin Muhammad Nabi, 25, menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan pada Khamis terhadap hukuman penjara 15 tahun dan 18 sebatan bagi 3 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap 3 kanak-kanak dan 3 pertuduhan menghasilkan atau membuat pornografi. Muhammad Amin bagaimanapun tidak mengemukakan rayuan terhadap hukuman penjara 5 tahun dan 1 sebatan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi bagi pertuduhan amal seksual yang melibatkan mangsa kanak-kanak lain, 2 pertuduhan menghasut kanak-kanak sehingga melakukan perbuatan tidak senonoh dan 1 pertuduhan mencabut kehormatan seorang kanak-kanak. Seterusnya kita lihat kepada definisi. Pedofilia ialah sejenis gangguan psikologi di mana individu dewasa tertarik secara seksual kepada kanak-kanak yang belum balik. Orang yang mempunyai pedofilia melakukan seks dengan kanak-kanak atau menggunakan kanak-kanak untuk kepuasan seks mereka. Ini juga boleh dipanggil penderaan seks kanak-kanak. Sesetengah orang mempunyai perasaan pedofilia tapi tidak melakukan seks atau mendera kanak-kanak secara seksual. Ia juga dianggap sebagai fantasi atau kelakuan aktiviti seksual dengan kanak-kanak yang berumur 13 tahun ataupun yang lebih muda. Pedofilia selalunya lelaki dan mereka boleh mengembangkan minat kepada dua-dua jenis jantina. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang individu itu terlibat dengan pedofilia yang pertama iaitu faktor neurobiologis. Perubahan struktur atau kimia dalam otak mungkin peranan dalam perkembangan pedofilia. Beberapa ahli mendapat bahawa otak pedofilia memiliki perbezaan pada lobus frontal dan temporalnya. Salah satu fungsi kedua bahagian ini ialah mengatur perilaku seksual dan memproses emosi. Faktor kedua ialah faktor genetik. Beberapa ahli juga meyakini bahawa faktor genetik atau keturunan mungkin berkontribusi pada kemungkinan seseorang untuk mengidap pedofilia. Seterusnya ialah faktor hormonal. Pemberian ubat-ubatan untuk menurunkan kadar hormon testosteron telah terbukti membantu mengurangi fikiran dan hasrat seksual terhadap kanak-kanak. Itu sebabnya gangguan hormonal, terutama saat janin masih berada dalam kandungan, diduga berkaitan dengan meningkatnya risiko pedofilia. Yang keempat ialah gangguan perkembangan. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahawa orang dengan gangguan pedofilia mungkin mempunyai kecerdasan intelektual ataupun IQ yang lebih rendah daripada orang yang sihat pada umumnya. Yang terakhir sekali, trauma masa kecil. Trauma akibat kekerasan pada anak seperti paparan pornografi, percakapan dan pelecehan seksual dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya pedofilia. Seterusnya, kesan psikologikal kepada mangsa pedofilia. Yang pertama, ketakutan dan kebimbangan. Mangsa akan hidup dalam ketakutan mengenangkan perkara yang telah berlaku dan takut untuk meneruskan kehidupan seperti dahulu. Yang kedua ialah malu dan rasa bersalah. Mangsa akan menanggung malu kerana masyarakat memandang serong kepada mangsa. Yang ketiga ialah kemurungan. Mangsa takut untuk bergaul dengan masyarakat. Mangsa tersebut akan mengalami tekanan dan sekiranya tidak dirawat, berkemungkinan besar akan menjurus kepada komplikasi yang lain. Yang terakhir ialah penghargaan kendiri berkurang. Penghargaan kendiri berhubung kait dengan kepercayaan diri dalam mengharungi kehidupan. Apabila seorang kanak-kanak terlibat gangguan seksual, mereka akan berasa kurang yakin, berpandang serong terhadap diri sendiri dan sering mengaitkan kelemahan diri. Seterusnya, strategi mencegah pedofilia. Yang pertama, mengenali tubuh badan. Ajak anak bahagian badan dengan nama yang sebenar dan bukan nama yang terlalu umum seperti atas, bawah, depan dan belakang. Ajarkan anak bahagian yang sangat peribadi, terutamanya alat kemaluan. Beritahu mereka untuk tidak mendedahkan bahagian kemaluan mereka kepada individu yang tidak dikenali selain daripada ibu bapa. Yang kedua, tiada siapa boleh merakam imej badan. Beritahu anak bahawa perbuatan melihat, merakam imej badan orang lain adalah salah. Ini kerana pemangsa pedofilia yang berbahaya ini ada di mana-mana dan gambar anak anda berisiko untuk tersebar. Yang ketiga, sempadan sentuhan. Ajak anak untuk menetapkan sempadan sentuhan kulit ke kulit. Mereka perlu tahu tiada individu yang boleh menyentuh, memegang atau meramas anggota badan mereka. Yang keempat, tidak berahsia. Ada masanya anak akan bersikap merahsiakan sesuatu. Katakan kepada anak bahawa mereka tidak boleh merahsiakan apa-apa daripada ibu bapa. Hal ini kerana pemangsa pedofilia gemar memujuk, memaksa dan mengugut mangsa untuk tidak memberitahu sesiapa mengenai perbuatan keji dan jijik mereka. Yang kelima, lari dari situasi kecemasan. Ajak anak berkata tidak atau jangan dan menolak sebarang ajakan atau pelawaan individu yang tidak dikenali untuk melakukan sesuatu. Jika keadaan mendesak, ajak anak untuk menjerit sekuat hati dan cuba untuk lari daripada situ. Yang terakhir ialah peranan ibu bapa. Sebagai contoh, ibu bapa tidak perlu meletakkan sebarang gambar anak yang tidak berpakaian ataupun tidak berpakaian sopan di media sosial.
Yang terakhir ialah pesanan pedofilia. Pesanan yang pertama ialah kita hendaklah mengajar anak jauhi pornografi kerana itu penyebab segala jenayah seksual. Yang kedua, kita hendaklah kawal penggunaan gadget anak-anak kerana dengan gadget anak dapat mempelajari sesuatu yang negatif. Yang terakhir ialah kita mestilah mendidik anak-anak supaya menjaga diri bagi mengelakkan anak menjadi mangsa pedofilia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.